A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bersama saya pada hari ini kita sambungan kepada pembelajaran yang lepas, iaitu di bawah bidang fiqh, tajuk haji dan umrah, pelajaran yang ke-13 dalam buku tab pendidikan Islam tingkatan 4. Okay, hari itu kita dah tengok haji dan umrah bahagian yang pertama. Hari ini kita akan pergi ke bahagian yang kedua. Okay, seterusnya tengok apakah objektif pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini. Okay, objektif pembelajaran yang hendak dicapai di akhir pengajaran dan pembelajaran, yang pertama mengklasifikasikan perkara wajib dalam pelaksanaan haji dan umrah. Yang kedua, menjelaskan amalan sunat haji dan umrah. Yang ketiga, membezakan jenis-jenis haji. Dan yang keempat, menghuraikan hikmah haji dan juga umrah. Itu adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Seterusnya kita akan tengok 1.0 perkara wajib haji dan umrah. Perkara wajib haji dan umrah yang pertama ialah niat ihram di miqat. Okay, niat ihram di miqat bermaksud berniat ihram di miqat ialah ketentuan tempat atau masa untuk berniat ihram haji dan umrah. Jadi kita dapat tengok di sini ada dua keadaan, iaitu tempat, yang kedua ada masa yang kita kena beri tumpuan. Tempat dan masa itu yang membezakan di antara jenis-jenis miqat. Kita tengok jenis-jenis miqat yang pertama, iaitu miqat zamani. Apa yang dimasukkan dengan miqat zamani? Ketentuan masa bagi seseorang berniat ihram haji bermula 1 Syawal hingga masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Apabila disebut saja zamani, zaman itu adalah masa. Zaman bahasa Arab, bahasa Melayu bermaksud masa. Maknanya tempoh masa untuk berniat ihram, iaitu untuk mengerjakan haji bermula 1 Syawal hingga masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Itu disebut sebagai miqat zamani, masa. Yang kedua, miqat makan. Makan ni adalah makan. Makan itu adalah bahasa Arab bermaksud tempat. Jadi di mana tempat yang kita nak niat ihram itu. Okay, miqat makan ni ketentuan tempat atau sempadan. Maknanya ada tempat atau sempadan untuk kita berniat ihram. Sebab itulah disebut sebagai miqat makan ni. Jadi boleh nampak di sini jenis-jenis miqat ini perbezaan antara zaman dengan makan. Antara zaman ni dengan makan ni, zaman ni merujuk kepada masa, manakala makan ni merujuk kepada tempat ataupun sempadan. Sekarang kita tengok tempat untuk miqat bagi penduduk di luar Mekah. Miqat haji, kalau yang warna kuning itu miqat zamani, masa. Kita dah tengok tadi, masa kita dah tahu, iaitu 1 Syawal hingga sebelum terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Itu adalah dari segi miqat zamani. Sekarang ni kita tengok miqat makan ni. Miqat makan ni yang pertama ialah Zulhulaifah. Dalam buku tab ni Zulhulaifah, iaitu disebut juga dengan Bir Ali, iaitu dari arah Madinah. Maksudnya kalau jemaah Malaysia yang pergi ke Madinah terlebih dahulu, bila nak masuk ke Mekah sampai di Bir Ali ataupun Zulhulaifah, maka di situ dah dipanggil sebagai miqat. Miqat makan ni, tempat untuk jemaah haji berniat ihram. Itu yang pertama. Yang kedua iaitu Zatul Irkin, iaitu daripada arah Iraq. Daripada arah Iraq, tekan penduduk Iraq nak mengerjakan haji, apabila sampai di Zatul Irkin, maka mereka akan berniat ihram di situlah. Itu yang kedua. Yang ketiga iaitu Qarnul Manazil dari arah Malaysia ataupun Asia Tenggara. Miqat bagi jemaah Malaysia yang terus ke Mekah. Mereka akan berniat di mana? Di Qarnul Manazil.
Kalau di sini ternampak dua lah tempat penduduk Malaysia akan berniat miqat, iaitu miqat makani, iaitu miqat tempat. Yang pertama tadi kita tengok di Bir Ali ataupun Zulhulaifah, dan yang kedua di Kornol, manazil kalau penerbangan terus daripada Malaysia ke Mekah. Yang ketiga, yang keempat Yalamlam dari arah Yaman, dan yang kelima iaitu daripada Juffah, iaitu daripada arah Mesir dan juga Tunisia. Jadi ada di sini ada lima sempadan tempat ataupun kita kata sebagai miqat makani. Bagaimana pula dengan penduduk yang berada di Mekah? Miqat bagi jemaah Malaysia yang tinggal di Mekah, mereka berniat di tempat mereka, kita kata di tempat mereka beradalah, di tempat penginapan mereka. Begitu juga dengan penduduk Mekah, kan? Tempat untuk miqat makani ini adalah di tempat jemaah tinggal di Mekah. Iaitu adalah berkaitan dengan miqat makani. Makan itu merujukkan tempat atau sempadan yang mana mereka kena berniat ihram. Seterusnya kita tengok apa pula? Kita tengok perkara wajib dilakukan dalam pelaksanaan haji dan tidak bagi mengerjakan umrah. Maknanya ada pada ibadat haji saja, perkara ini perkara wajib pada haji, tidak ada pada umrah. Yang pertama bermalam ataupun disebut juga sebagai mabit. Bermalam ini disebut juga dengan mabit. Mabit di Muzdalifah. Muzdalifah iaitu apa dia? Iaitu berada di Muzdalifah selepas tengah malam 10 Zulhijjah hingga sebelum terbit fajar. Kalau bahasa mudahnya selepas tengah malam itu 12:01 minit lah kan. Sehingga bila? Sehingga waktu yang kita boleh berada di sana sehingga sebelum terbitnya fajar. Itu waktu yang dikira kan. Okey, yang seterusnya apa dia? Yang keseterusnya ada pada haji, tak ada pada umrah, melontar 7 anak batu di Jamratul Kubra. Melontar 7 anak batu di Jamratul Kubra. Masa untuk melontar bermula selepas tengah malam 10 Zulhijjah. Selepas tengah malam 10 Zulhijjah tu masa secara mudahnya kalau ikut jam 12:01 minit pada malam raya kan. Bermula untuk kita melontar 7 anak batu di Jamratul Kubra. Dan seterusnya bermalam di Mina. Bila kita kena bermalam di Mina? Bermalam di Mina atau disebut juga dengan mabit. Mabit di Mina, berada di Mina pada malam-malam hari tasyrik. Apabila kita sebut hari-hari tasyrik ini ialah 11, 12 dan 13. 10 itu hari raya. 11, 12, 13 adalah hari-hari tasyrik. Berada pada malam-malam hari tasyrik 11 hingga ke 13 Zulhijjah. Itu bermalam di Mina. Ataupun disebut juga dengan mabit. Melontar 7 anak batu di ketiga-tiga jamrah. Okey, yang seterusnya yang kelima melontar 7 anak batu di ketiga-tiga jamrah. Mana? Jamratul Sughra, Jamratul Wusta, Jamratul Kubra pada hari-hari tasyrik. Yang tadi tu pada hari raya kan. Pada 10 hari bulan Zulhijjah, yakni pada hari tasyrik 11, 12 dan 13. Iaitu masuk waktu melontar adalah selepas azan subuh. Selepas azan subuh pada hari yang ke-11, selepas azan subuh hari yang ke-12, selepas azan subuh hari yang ke-13 sehingga bila? Sehingga terbenam matahari 13 Zulhijjah. Maka berakhirlah hari tasyrik apabila terbenam matahari 13 hari bulan Zulhijjah. Kan? Itu adalah perkara wajib bagi haji yang kelima. Kita tengok pula perkara wajib haji dan umrah yang keenam. Yang keenam ni ada pada haji, ada pada umrah. Menjauhi larangan ihram. Menjauhi larangan ihram yang pertama ialah kecantikan. Kecantikan pada lelaki dan pada perempuan. Apa dia kecantikan? Okey, mencabut bulu ataupun rambut. Cabut bulu, cabut rambut. Ini adalah perkara kita kata yang perlu dijauhi ketika
berada dalam ihram. Termasuk dalam perkara-perkara wajib kan. Bukan rukun, perkara wajib. Okey, yang kedua ialah memotong kuku. Potong kuku juga dilarang ketika berada dalam ihram. Begitu juga menyapu minyak rambut sebenarnya. Menyapu minyak rambut juga adalah perkara yang dilarang dalam ihram. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu dijauhi lagi ialah wangi-wangian. Wangi-wangian bagi lelaki dan perempuan iaitu berwangi-wangian sama ada pada pakaian, berwangi-wangian, pakai wangian pada pakaian, badan ataupun pakai apa tu? Wangian kan? Ataupun menghidunya. Ambil hidu air bau kan? Ataupun wangi-wangian lah. Orang kampung sebut air bau kan? Jadi juga adalah perkara yang perlu dielak atau dijauhi ketika berada dalam ihram. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari sudut pakaian. Pakaian ni macam mana? Pakaian, kalau tengok untuk lelaki, kan? Pakaian lelaki memakai pakaian berjahit. Lelaki tak boleh pakai pakaian berjahit. Jadi kena pakai pakaian yang tidak berjahit. Memakai pakaian berjahit ataupun bercantum boleh bagi lelaki. Yang kedua, menutup kepala. Maksudnya kalau bukan pergi Mekah, ketika berada dalam ihram tak boleh pakai. Dia pakai apa? Tak boleh pakai kopiah, songkok serban ke, kan? Yang keseterusnya ialah bagi perempuan menutup muka. Kalau yang pakai kita pakai hijab, pakai purdah. Maknanya kalau ketika berada ihram kena buka tak boleh pakai mikot. Bukan mikot, yang satu lagi ni panggil purdah lah kan. Itu untuk perempuan. Untuk muka. Dan seterusnya memakai sarung tangan. Macam sekarang musim COVID, kalau pergi hospital, pergi ke pusat pemberian vaksin, banyak orang pakai sarung tangan. Ialah sarung getah ke, sarung tangan kain ke, apakah, menutup. Maknanya memakai sarung tangan. Bagi lelaki dan perempuan adalah tidak boleh ataupun dilarang ketika berada dalam ihram. Ya, itu adalah dari segi kecantikan, wangi-wangian, dan yang ketiga adalah pakaian. Perkara yang perlu dijauhi ketika berada dalam ihram haji dan juga umrah. Yang keempat, menjauhi larangan ketika ihram. Yang keempat ialah alam sekitar. Alam sekitar iaitu yang pertama pada lelaki dengan perempuan, kedua-duanya dilarang, iaitu memburu binatang buruan. Mana tahu pergi duduk ketika dalam ihram kat Mekah, pergi memburu binatang buruan. Itu adalah perkara yang dilarang ketika kita berada dalam ihram. Yang kedua, memotong atau merosakkan tumbuhan. Pergi potong tak pasal-pasal ataupun kita merosakkan tanaman. Dalam gambar tu potong bukan rumput tu, pokok bunga kan. Dalam gambar tu ada ditunjuk potong pokok bunga tu dilarang ketika kita berada dalam ihram, iaitu dalam bab alam sekitar. Okey, yang kelima, hubungan seksual lelaki dan perempuan dilarang. Kedua-duanya dilarang, tak boleh. Yang pertama, berkahwin, tak boleh nikah ketika berada dalam ihram. Bukan maksud tak boleh kahwin, boleh, tetapi selepas berada dalam ihram. Tak boleh kahwin tu ketika berada dalam ihram. Mengahwini atau wakil. Berkahwin tak boleh, mengahwinkan orang pun tak boleh kan. Di sana kita nak mengahwinkan orang lain, nak kahwinkan kawan kita ke, tak boleh juga. Atau kita menjadi wakil untuk menerima nikah. Mana tahu kan, kawan kita bisu, dia nak menikah, dia suruh kita wakilkan bagi pihak dia. Jadi kita pun tak boleh ketika kita berada dalam keadaan ihram. Maksudnya dilarang. Okey. Yang seterusnya ialah melakukan perbuatan perangsang syahwat. Persetubuhan suami isteri. Okey. Di sini dia tulis persetubuhan suami isteri, berjima
dilarang ketika ihram, ataupun bersedap-sedapan, melakukan perbuatan merangsang syahwat, bersedap-sedapan walaupun tidak melakukan persetubuhan, juga adalah perkara yang dilarang ketika ihram. Kalau berlaku, maka kena bayar denda ataupun kena bayar dam. Kan? Itu adalah perkara-perkara larangan yang ada pada haji dan umrah. Ada yang ada pada haji sahaja, tidak ada pada umrah. Baiklah, tengok kepada objektif yang keseluruhnya, iaitu 2.0 amalan sunat haji dan umrah. Ya, yang pertama, mandi sunat ihram. Dilakukan sebelum memakai pakaian ihram. Disunatkan kita mandi. Lafaz niat dia, nawaitu wuslal ihram sunnatan lillahi ta'ala, ataupun nawaitu wusla sunnatil ihrami lillahi ta'ala, maksudnya sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Okey, apabila kita dah pakai pakaian ihram, disunatkan pula kita solat sunat ihram, iaitu apabila selesai pakai ihram, disunatkan melakukan solat sunat ihram sebanyak 2 rakaat. Lafaz niat dia, usalli sunnatal ihrami raka'ataini lillahi ta'ala, sahaja aku solat sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Amalan yang ketiga ialah talbiyah, memperbanyakkan talbiyah selepas ihram. Okey, lafaz talbiyah yang biasalah, labbaik Allahumma labbaik, kan? Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, la syarika lak. Yang kita selalu dengar tu kan, itu adalah lafaz talbiyah, memperbanyakkan lafaz talbiyah selepas ihram. Perkara sunat yang keempat, mengutip anak batu di Muzdalifah. Mengutip anak batu di Muzdalifah hanya pada ibadat haji sahaja, tidak ada pada ibadat umrah, iaitu mengutip 7 anak batu di Muzdalifah pada 9 Zulhijjah untuk melontar di Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah. Ini perkara sunat. Yang kelima, solat sunat selepas melakukan tawaf. Selepas melakukan tawaf, disunatkan kita melakukan solat, iaitu solat sunat 2 rakaat. Niat dia, usalli sunnatat tawafi raka'ataini lillahi ta'ala. Okey, sahaja aku solat sunat tawaf 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Disunatkan melakukan solat sunat ini di belakang makam Ibrahim. Inilah gambar makam Ibrahim yang kita dapat tengok dalam slide ini. Disunatkan kita melakukan di belakang makam Ibrahim. Kalau kita buat tempat lain pun tidak jadi masalah, tapi lebih afdal, lebih sunat. Itu saya sebut di sini adalah sunat, bukan wajib, kan? Jadi apabila kita kata sunat, di situlah tempat yang kita utamakan terlebih dahulu. Okey, itu kita dah tengok tadi beberapa perkara sunat yang yang digalakkan. Apabila kita sebut sunat, digalakkanlah, kan? Amalan sunat yang digalakkan ketika melakukan ibadat haji dan juga umrah. Ada yang ada pada haji, ada yang ada pada haji dan umrah, ada pada haji sahaja. Sebagai contoh, mengutip anak batu di Muzdalifah tidak ada pada umrah, hanya ada pada haji. Baiklah, kita akan tengok kepada objektif pembelajaran kita yang seterusnya 3.0, jenis-jenis haji. Terdapat 3 jenis haji. Yang pertama ialah haji ifrad. Haji ifrad ialah mengerjakan haji dahulu, kemudian mengerjakan umrah pada tahun yang sama. Itu adalah haji ifrad. Manakala haji tamattu' mengerjakan umrah dahulu pada bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Okay, dan yang ketiga ialah haji qiran, iaitu berniat mengerjakan haji dan umrah secara serentak. Dan itu adalah 3 jenis haji, ifrad, tamattu' dan juga qiran. Objektif pembelajaran yang terakhir iaitu 4.0, hikmah haji dan juga umrah.
Kita dapat tengok di sini ada 5 hikmah haji. Yang pertama dari sudut aspek rohani. Okay, dari sudut aspek rohani, menghapuskan dosa dan meraih ganjaran syurga kerana pengorbanan harta dan tenaga melakukan perintah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, menzahirkan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah bagi mencapai kasih sayang dan rahmatnya. Itu dari sudut rohani. Dari sudut sosial, perhubungan masyarakat, saling mengenali sesama umat Islam walaupun berbeza bangsa dan agama. Bagaimana yang kita tahu apabila kita pergi ke Tanah Suci Haram, ke Tanah Suci Mekah, kita akan berjumpa dengan berbagai-bagai bangsa dan juga kata etnik kumpulan manusia di sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari sudut politik, menzahirkan kekuatan umat Islam, menampakkan kesepaduan ataupun persepakatan umat Islam untuk mengerjakan satu ibadat di tempat yang sama, iaitu di Baitullah Al-Haram. Hikmah yang keempat, dari sudut dakwah, kita dapat tengok di sini menyemarakkan perkembangan dakwah Islam ke seluruh alam. Itu adalah dari sudut dakwah. Dan yang terakhir atau yang kelima, hikmah haji dan umrah dari sudut ekonomi, meningkatkan taraf hidup umat Islam dengan menabung dalam tabung haji supaya dana umat Islam meningkat. Bagaimana yang kita ketahui di Malaysia adalah badan yang menguruskan haji bagi jemaah di Malaysia adalah Lembaga Tabung Haji Malaysia. Yang kedua, meningkatkan dana umat Islam dan juga mewujudkan sumber pendapatan baharu melalui ibadat haji dan umrah ini boleh meningkatkan dana bagi umat Islam dan juga seterusnya mewujudkan sumber pendapatan baru bagi umat Islam, terutamanya kepada kerajaan Arab Saudi dan juga kepada kerajaan Malaysia. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang kita belajar hari ini sedikit perkongsian daripada Ustaz. Kalau ada salah dan silap, boleh kita kata tulis di ruangan komen. Semoga akan menjadi panduan untuk pembinaan video-video pada masa akan datang. Mudah-mudahan perkongsian pada hari ini memberi manfaat kepada kita semua dan juga diberi ganjaran pahala oleh Allah SWT. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam slot-slot yang akan datang. InsyaAllah. Jadi saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berjumpa kembali dalam slot yang akan datang. InsyaAllah. Sekian, terima kasih.